Assalamualaikum. Kita nak tengok larutan magnesium sulfat dengan elektrolit. Okey, magnesium sulfat dengan elektrolit. So, apa itu magnesium sulfat? Magnesium sulfat ini adalah magnesium sulfat, cecair yang ada dekat sini yang dikenali sebagai elektrolit. Kita ingat dia adalah larutan magnesium sulfat. Okey, apa dia larutan magnesium sulfat? Dalam soalan dia tanya jenis ion-ion yang terdapat dalam larutan magnesium sulfat. Okey, yang pertama, ion-ion yang hadir larutan. Larutan tu maksudnya magnesium sulfat ni dibancuh guna ayak. Jadi larutan tu adalah larutan ayak. Ayak dikenali sebagai H2O. Jadi H2O, dia ada ion hidrogen dekat sini, ada ion hidroksida. Ingat kalau larutan, maksudnya dia akan ada ion hidrogen dan juga ada ion hidroksida. Lepas tu dia ada ion magnesium dan juga ada ion sulfat. Magnesium dekat di depan kan, dan sulfat di belakang. Jadi magnesium ni dia bercas positif dan sulfat ni akan bercas negatif. Jadi kita tengok dulu kat larutan. Kat larutan hidrogen dia adalah ion positif. Okey, dan hidroksida ini dia adalah ion negatif. Ion positif, ion negatif. Magnesium pula ion dia adalah ion positif dan ion negatif. Ion positif, ion tu magnesium dan juga dengan hidrogen, dia juga dikenali sebagai kation. Okey, anion adalah ion negatif. Apa dia anion? Sulfat dan juga hidroksida. Anion dan kation tak sama dengan anod dan katot. Anod dan katot ni, root ni. Okey, elektrod. Elektrod positif ni kita panggil dia anod. Ni negatif kita panggil katot. Makna anion, kation, anod, katot. Tak sama. Okey, so ini adalah ion. Ini adalah root terminal. Ingat tu. Okey, so ion-ion yang terhasil. Okey, ion-ion yang terhasil adalah ion hidrogen, ion hidroksida, ion magnesium dan juga ion sulfat. So, ion hidrogen yang positif dengan magnesium yang positif, dia akan tertarik dekat negatif. Maksudnya dia akan tertarik ke terminal negatif ini. Ion positif, terminal negatif. Kalau hidroksida dengan sulfat pula, dia akan tertarik ke positif. Sebab apa? Dia ion negatif. Kalau ion dia negatif, dia akan tertarik ke terminal positif. Okey. So, sini ion ni dia adalah positif. Jadi, ion yang tertarik adalah ion negatif. Yang ini adalah negatif. Jadi, ion yang tertarik dia adalah positif. So, sekarang kita tengok terminal positif anod. Ni anod. Yang ini anod. Jadi, yang tertarik dekat dia adalah ion hidroksida dengan ion sulfat. Okey. Lepas tu, yang ini pula adalah ion hidrogen dan juga ion magnesium. Sebab apa? Dia positif, dia akan tertarik ke terminal negatif. Okey. So, sekarang kita tengok lepas tu, antara dua ni pula, dia akan pilih yang mana satu yang paling sesuai untuk dinyahcaskan. Jadi, ion yang paling serta antara hidroksida dan juga sulfat, kita tengok situ adalah ion yang lebih mudah dinyahcaskan. Okey, macam mana nak tahu? Kita ambillah senarai siri elektrokimia. Senarai siri elektrokimia. Cikgu tanda kat sini kan. Untuk kation ini adalah ion positif. Kation kan? Ion magnesium dan hidrogen. Magnesium duduk atas, hidrogen duduk bawah. Jadi, kita pilih hidrogen. Sebab apa? Dia lebih mudah dinyahcaskan. Okey, dia lebih mudah dinyahcaskan. Yang anion pula tadi adalah ion sulfat dengan ion hidroksida. Jadi yang paling sesuai kita pilih adalah ion hidroksida. Okey, kita tak ambil sulfat tapi kita ambil ion hidroksida. Jadi dekat sini anak-anak,
Okey, kita akan pilih ion hidroksida kerana dia lebih dinyahcaskan. Dan yang ni pun sama, kita ambil ion hidrogen. Okey, so kalau tengok dalam lukisan elektrolisis cikgu ni, bila kita buka ini terminal positif, mai kat sini, yang tertarik ke sini adalah hidroksida. Yang tertarik kat sini adalah hidrogen. Okey, dia akan tarik. Semua tertarik ke sini, hidrogen. Yang ni hidroksida. Okey, tapi gelembung udara ni dia tak jadilah gas hidroksida. Dia akan jadi gas oksigen. Okey, hidroksida ni dia punya sifat dia adalah OH negatif. Jadi H tu dia duduk dalam layak ni juga. Dan oksigen tu yang akan naik gelembung dan akan jadi gas oksigen. So bila kita kumpul lama-lama, dia akan ada gas kat sini, lagi lama dia akan jadi banyak lagi gas. Okey, kat sini akan terkumpulah gas oksigen. Sini pula dia akan menghasilkan gelembung udara. Jadi hidrogen semua akan main kat sini dan dia akan menghasilkan gas hidrogen. So ini semua ni lepas gelembung udara ni dah banyak sangat, dia akan tolak air ni keluar. Dekat sini semua adalah gas sahaja. Faham tak faham? Okey, so sekarang bila kita dah dapat semua ni, barulah kita boleh jawab soalan. Kita faham? Okey, soalan dia yang pertama. Apa dia? Terminal ion positif, ion sulfat dengan hidroksida macam cikgu abang tadi. Yang ni pun sama, ion magnesium dengan ion hidrogen. Depa bersifat positif, jadi dia pi ke terminal negatif. Hak ni bersifat negatif, ion ni bersifat negatif, jadi dia akan pi ke terminal positif. Sebab apa? Negatif suka dekat positif, positif pun suka dekat negatif. Dia tak boleh sama. Okey, seterusnya hak ni ion-ion ni kamu senarailah. 1, 2, 3, 4 ion tu dekat atas sini. Okey, yang kedua, ion yang terpilih. Terpilih tu ikut siri elektrokimia. Yang mana? Yang ini. Okey, so kita pilih situ ion hidroksida dan ini adalah ion hidrogen. Alasan pemilihan. Alasan dia adalah lebih mudah dinyahcaskan ataupun dia lebih elektronegatif. Okey, yang ini pun sama. Okey, seterusnya pemerhatian. Gelembung udara. Terbentuknya gelembung udara. Yang tadi tu, yang berbuih itu kan cikgu kata. Ni gelembung udara. Ini adalah pemerhatian. Pemerhatian apa yang kamu lihat tanpa pengetahuan. Maksudnya kamu tengok, ada gelembung udara kosong ataupun tak berwarna. Itulah pemerhatian. Okey, so dia kata situ gelembung udara. Lepas tu hasil kepada pemerhatian. Maksudnya kita buat eksperimen tu, kita test udara tu. Kita ambil udara ni, kita test dia dengan kayu uji berbara. Jadi bila dia berbara, buah dekat oksigen, dia akan menyala sebab gas oksigen adalah gas pembakaran. Kalau gas hidrogen pula, kita buat juga ujian, kita guna kayu uji menyala. Bila kita lalukan dekat gas hidrogen, dia akan menghasilkan bunyi pop. So, jadi jawapan dia dekat sini adalah gas oksigen dan juga gas karbon dioksida. Boleh? Okey. Cikgu nak kamu tengok yang bawah pula. Larutan argentum nitrat. Larutan argentum nitrat. Larutan dia adalah hidrogen dengan hidroksida. Okey. Lepas tu argentum dengan nitrat. So ini dah ion-ion dia. Okey, hidrogen positif, hidroksida negatif, argentum positif sebab dia duduk depan, argentum akan jadi positif, nitrat akan jadi negatif. So, kita akan senarai dekat sini. Ion yang bergerak, terminal positif, hidrogen dan juga, terminal positif dia tarik negatif. Jadi,
hidroksida dan juga nitrat. Kalau dekat sini terminal negatif, dia akan tarik ion positif, hidrogen dan juga argentum. Jadi kita pilih pula dekat sini argentum. Mana argentum? Argentum di bawah. Argentum di bawah dan juga hidrogen di atas. Jadi siapa yang kita akan pilih? Kita pilih argentum. Tapi kalau argentum, dia tidak akan menghasilkan gas, tapi dia akan menghasilkan enapan. Enapan. Maksudnya dekat root tu dia akan ada pepejal yang terkenap. Okey, pepejal yang menempel kat situ. Okey. Okey, so lepas tu seterusnya kita tengok pula argentum nitrat. Nitrat duduk dekat sini dan hidroksida duduk sini. Jadi kita pilih hidroksida. Jadi pemerhatian dia sebelah sini berlaku enapan. Maksudnya terminal positif dia. Okey. Ni apa dia kation kan? Positif kan? Jadi terminal negatif. Ni adalah terminal negatif akan menghasilkan enapan. Di terminal positif, okey, terminal positif ni pula dia akan menghasilkan gas. Gas apa dia? Gas oksigen sebab dia adalah hidroksida. Okey, pemerhatian tu kamu kata yang ini enapan, yang ini gas. Hasil pada pemerhatian, ni kita just tulis setelah apa dia pemerhatian kamu. Okey, dan yang ni adalah apa. Cuba try buat dulu. Sekian, terima kasih.